Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bersama saya pada hari ini adalah seorang guru yang berpengalaman dalam mengajar pendidikan Islam tingkatan 3, iaitu Ustazah Warmidah binti Wan Abdul Razak. Okay, InsyaAllah saya akan menemu bual beliau tentang beberapa maklumatlah, tentang beberapa ilmu. InsyaAllah beliau akan kongsikan bersama kita. Okay, pertama sekali Ustazah Warmidah, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini untuk ditemu bual tentang beberapa apa orang kata perkongsian dalam satu sesi pengajaran dalam kelas lah. Okay. Boleh Ustazah? Boleh insyaAllah. Okay, InsyaAllah saya ingin bertanyalah kepada Ustazah, contoh dalam permulaan Ustazah mengajar kan, okay, masa dalam sesi PNP, adakah Ustazah pernah memberi respon positif kepada pelajar? Contohnya apabila pelajar itu melakukan tindakan yang maksudnya dapat menjawab soalan dengan tepat, macam mana respon Ustazah terhadap pelajar tersebut? Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Arisha di atas pertanyaan. Sebenarnya saya ni bukanlah guru yang berpengalaman pun ya, dan dalam pendidikan pun masih baru lagi ya, tapi sebagai sama-sama berkongsi ya, untuk kita mempertingkatkan lagi pengajaran kita untuk kita memberi kepada pelajar-pelajar kita. Baik, untuk respon kepada soalan pertama yang Ustazah Arisha tanyakan tadi mengenai dengan adakah saya memberikan respon positif kepada pelajar sekiranya pelajar itu dapat menjawab ya. Jadi sudah semestinya saya akan memberi pujian kepada pelajar tersebut, dan apabila saya memberi latihan dan dia dapat jawab dengan baik, saya akan menyuruh rakan-rakan dia yang lain memberi tepukan kepada pelajar tersebut sebagai tanda kita meraihkan dia. Pertama, dia berani menjawab, kedua, jawapan tu betul kan. Jadi setelah itu ada juga kadang-kadang saya memberikan hadiah kepada pelajar tersebut sebagai sebagai satu semangat ya, sentikan kepada pelajar tersebut. Okey, seterusnya adakah selepas tamat satu-satu sesi pembelajaran tu Ustazah akan memberi latihan untuk mereka laksanakan untuk menguji kefahaman mereka, macam itulah. Dan sudah tentu dengan cara ini kita dapat memastikan sejauh mana pelajar tahap kefahaman pelajar tersebut di dalam satu topik ya. Kita bagi latihan kepada dia selepas sesi pengajaran ya. Ini merupakan satu teknik pengukuhan ya, supaya dia dapat refresh balik ya apa yang dia belajar. Seterusnya pernah tak Ustazah menyuruh pelajar mencari sendiri maklumat tentang contohnya Ustazah bagi satu tajuk, contohnya tentang ibadah haji. Lepas tu Ustazah menyuruh pelajar tu mencari sendiri maklumat berdasarkan sumber yang sahih lah. Okey, saya pernah memberi tugasan ya kepada pelajar. Tujuannya adalah untuk memberi kebebasan kepada pelajar untuk dia mencari maklumat sendiri, dan seterusnya dia akan merasa puaslah dengan hasil usaha mereka sendiri. Baguslah kan untuk mengembangkan maklumat dan ilmu tentang sesuatu topik. Okey. Seterusnya, adakah Ustazah pernah memberi hadiah kepada pelajar yang datang awal ke kelas? Ustazah yang selaku guru kelas, maksudnya selalulah dapat memantau kehadiran pelajar ke kelas. Okay, kalau pelajar datang awal, ada tak penghargaan kepada mereka? Sebagai guru kelas ya, saya selalu merekod kan kehadiran pelajar, dan ada di kalangan pelajar yang
datang awal ke sekolah, dan saya akan memberikan hadiah kepada mereka, kepada pelajar yang dari segi apa ni maksimum yang didatang tu kan. Lepas tu jadi ini yang akan menyebabkan pelajar-pelajar akan bersemangat dan berlumba-lumba untuk hadir ke awal ke sekolah. Dan dapat memberi semangat jugalah, dan boleh buat pelajar lain pun turut sama kan, datang awal juga untuk sama dapat hadiah tu kan. Betul-betul. Okey, Allah, seterusnya saya nak tanyalah juga, pernah tak ustazah mendenda pelajar yang tidak menyiapkan kerja sekolah? Okey, pernah ya. Saya pernah menyuruh pelajar membuat 5 latihan tambahan kerana lambat menyiapkan kerja sekolah yang diberikan sebelum ni. Adalah saya memberikan beberapa denda, tapi denda itu denda itu lebih kepada sebagai pengukuhan untuk pelajaran dia lah ya. Dan kita sebagai guru boleh kita memberi denda kepada pelajar, tapi denda yang bermanfaat kepada pelajar tu sendirilah. Macam tadi kan saya pernah bagi latihan ya, supaya dapat mengulang baliklah pelajaran dia tu. Okay. Seterusnya, ada tak ustazah pernah membimbing seorang pelajar yang, ataupun beberapa orang lah pelajar yang dari, orang kata dari kosong, tak tahu apa-apa sehingga berjaya dan selepas tu dia terus semangat untuk meningkatkan prestasinya sehingga betul-betul berjaya dan cemerlang dalam satu-satu subjek ataupun pengajian pendidikan Islam sendirilah. Okey, pernah ya ada seorang pelajar tu pada mulanya dia tidak memahami tajuk yang saya ajar, tetapi apabila saya menggunakan kaedah yang lebih mudah difahami, saya tukar kaedah saya kepada dia, mungkin dari sudut penerimaan tu agak lambat sedikit. Jadi selepas saya ubah kaedah saya tu, dia semakin semangat untuk belajar, dan akhirnya dalam markah ujian pun semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi, dan dari sudut kefahaman dia pun semakin mudah, lebih faham lah berbanding sebelum-sebelum ni lah Alhamdulillah kan. Okay, saya kira ini adalah soalan terakhir lah dari saya. Saya ingin tahu jugalah, adakah ustazah pernah membawa ataupun membuat satu set indaksi dalam sesi pelajaran menggunakan set indaksi? Set indaksi ni merupakan satu kaedah untuk menarik minat pelajar dan dia menceritakan keseluruhan topik kita pada hari itu, dan sudah semestinya seorang guru yang kreatif itu perlu menggunakan indaksi dalam pengajaran dia sebelum sesi pelajaran ya. Jadi saya pernah menggunakan satu set indaksi tu sebelum saya masuk ke topik. Saya ingat hari itu topik syarah solat ya. Syarah solat, saya membawa 3 botol air mineral yang kecil lah dalam kelas kan. Jadi saya memberi arahan kepada pelajar tersebut supaya menggunakan 3 botol air itu. Masa tu pelajar dalam 30 orang ya. Jadi sudah semestinya 1 botol untuk digunakan kepada 10 orang pelajar. Jadi mereka pada mulanya berfikirlah sejenak macam mana nak menggunakan air tersebut, macam mana nak memastikan air itu cukup. Jadi salah seorang daripada mereka mencadangkan supaya penutup botol itu ditebuk ya, menggunakan paku. Kemudian berwuduk pada anggota yang wajib sahaja. Yang wajib sahaja kan. Dengan menggunakan titisan air dari lubang tersebut. Jadi ternyata air yang dibekalkan itu mencukupi, malah lebih lagi air itu dan boleh digunakan kepada guru yang nak solat juga pada waktu itu. Jadi kaedah ini supaya mereka berfikir dan
secara berkumpulan dan hasilnya mereka dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Okey, alhamdulillah. Maksudnya pendekatan ini lebih kepada apa? Uh, teori celik akal orang panggil. Maksudnya membuatkan betul. kita menjentik pelajar tu supaya berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, Betul. itu saja daripada saya. InsyaAllah semoga Ustazah diberi semangat dan diberi kesihatan yang sempurna untuk meneruskanlah pengajaran Ustazah. Okey, dari saya terima kasih kerana sudi bertemu bual. Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.